dari segi perspektif, dari kacamata UMNO, saya cuba meletakkan diri untuk melihat dari sudut pandang UMNO. Kalau dilengahkan lagi, sekarang kita nampak timbul isu baru, LCS. Kita tak tahu lagi 3-4 bulan lagi isu apa, 2-3 bulan lagi isu apa. Makin lama tempoh itu, lagi banyak isu yang perlu UMNO jawab. Sebab sekarang Perdana Menteri dia. Dan dalam hal kos sara hidup, dulu 3-4 bulan lepas, tidaklah seteruk hari ni yang kita hadapi. Lagi lama lagi masalah. Jadi daripada perspektif UMNO, sudut mata UMNO, kalau kita lihat, bukankah ianya adalah strategi yang lebih baik untuk dibubarkan segera? Bagaimana Datuk pula melihat? Itu tidak strategi yang baik. Dia strategi yang baik, komunikasi. Cara you menjawab. Masalahnya LCS ini, ia menjadi masalah dan rakyat menerima sebagai satu perkara yang agak serius kerana rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Ialah kerana yang menjawab itu. Jangan tuding kepada saya. Ini amanah yang membatalkan. Menteri Pertahanan amanah yang membatalkan 2019. Itu semua bukan jawapan isu itu. Jawapan dia mudah. Saya mengambil tanggungjawab di atas kelewatan 6 unit kapal LCS itu yang telah dibelanja 6 bilion. Apa perkara pun saya akan berdepan dengan siasatan PAC dan sebagainya. Stop. Tak adalah polemik dia. Itu cara politik matang. Kenapa masalahnya sekarang tak bertanggungjawab? Yang itu rakyat pertikaikan. Nak salahkan Panglima Tentera Laut, nak salahkan tender ini. Macam juga isu apa tu UKSB tu, yang terima duit di Sisatria Mat Ponorogo, yang dapat duit di rumah dia Mat Ponorogo, tapi Daulat Sani pun dapat 50,000, Omar pun dapat 100,000, Zahrin pun dapat 50,000. Apa hal? Betul tak Yang Berhormat? Ya, isu yang kita nak bincang, you ni ada duit terima daripada UKSB. Dia berbalik kan? Memanglah aku ambil tapi kau pun ambil. Jadi ini merosakkan UMNO tu sendiri. Dan juga rakyat melihat ini agak katun. Begitu juga masalah LCA. Ambil tak kita jawab. Sama ada Najib masa Menteri Pertahanan yang salah, Hishamuddin masa jadi Menteri Pertahanan yang salah, atau Zahid Hamidi Menteri Pertahanan yang salah. Simple. Salah seorang tu duduk semeja, pakat. Kau jangan diam. Aku jawab. Ya, kami ambil tanggungjawab. Ini dilakukan oleh menteri-menteri era Tun Razak. Era Tun Razak, apabila benda yang begini, menteri dengan mudah menjawab, saya ambil tanggungjawab. Barulah benda tu tidak jadi polemik. Sekarang jadi polemik. Najib jawab dalam satu sudut pandang dia, berjela dalam Facebook. Saya kata jangan tuding saya. Tapi dalam parlimen tak jawab. Dalam parlimen dia jawab. Kat Facebook pun. Jadi inilah dia yang sepatutnya komunikasi politik ni penting. Dan ada saya nak ambil satu contoh lah. Pergi Yang Berhormat ahli parlimen, pergi minta handset sidang Dewan Rakyat waktu zaman Ong Keri. Orang tutuh dia kerajaan perumahan dan kerajaan tempatan. Entam. Saya ada masa tu. Ong Keri tak ada apa cakap pun. Dia buat kertas pun tak ada. Apabila penggulungan dia masuk, dia duduk. Giliran Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, Ong Keri membangun. Ya, saya terima kasih pada ahli Yang Berhormat kerana ada menyentuh kementerian saya. Saya sangat hargai itu. Kerana itu boleh kami membantu membetulkan mana yang silap. Jika ada kesilapan, saya ambil tanggungjawab. Saya akan betulkan balik. Sekian, terima kasih. Duduk. Blok tu. Jadi pergi buka handset Ong Keri. Saya kata Menteri Sarawak ni selaku Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dia jawab itu. Dia tak nak jawab yang lain-lain, dia tak nak. Jadi kalau masa ini dia jadi menteri, sia-sia Yang Berhormat Datuk Abdullah Sani hentam dia bom. Garanti dia jawab dia tak lebih daripada 10 minit. Jadi Datuk, bukan soal survival UMNO, tetapi sekadar nak bersihkan duduk sorok bawah kapet supaya buat segera untuk survival di satu dua orang. Itu sebab patutnya apa yang dibuat, UMNO juga kena menjawab pendedahan LCS ini adalah kebaikan untuk UMNO. Dan kita akan membetulkan kesilapan itu dan terangkan kepada rakyat. Wahai rakyat nak tahu apa yang sebenarnya. Wahai kenapa susahnya nak bagi tahu dengan rakyat. Projek ini panjang, tak boleh siap.
Contohnya saya pun dah tulis teknologi dia. Kita buat rumah, saya banyak duit nak buat rumah, panggil you sebagai arkitek, you reka. Takkan arkitek tu boleh reka sehari semalam. Kurang-kurangnya 3 bulan baru bagi kat saya. Saya pindah lagi, tak betul. Buat balik kurang-kurangnya setahun. Dah tu waktu ulang alik setahun tu saya bayar juga dekat you, tuntutan you. You buat research apa. Dia begitu juga kapal itu direka, dibentuk, makan masa. Kadang-kadang setahun baru siap lukisan dia. Jadi yang masalahnya itu ialah dia punya design tu diubah oleh orang lain. Itu yang bertelagah dengan Panglima Tentera Laut dan juga Boston. Itu isu dia. Dia punya antipati di situ. Iaitu kerana reka bentuknya selalu berubah. Yang menyebabkan mahal. Jadi isu dia pula lagi, saya Datuk Jola sebagai kita dah bawa satu benda. Saya tak setuju. Dah bayar dah 300,000. Datang rumah pula. Saya tak nak pakai you lah. Saya pakai rumah pula. Buat reka. 300,000 saya bayar. Yang ni dah. Yang itulah kerugian dia. Yang menyebabkan belian belanja itu. Betul. Sebab bila kita tengok kan, yang waktu tu Perdana Menteri orang lain, yang luluskan tender itu orang lain, yang semak semua orang lain. Tiba-tiba yang salah pihak lain. Sebab kalau saudara boleh semak laporan daripada PSC itu, saudara boleh lihat bagaimana, sebab setiap aktiviti yang dilakukan dalam proses pembinaan kapal itu, dia akan dilihat sebagai progres kerja. Jadi dalam keadaan itu, laporan PSC mengatakan bahawa dalam tempoh yang sepatutnya tidak perlu dibeli lagi barang itu, contohnya televisyen, keadaan kapal tak siap, reka bentuk belum. Equipment dah beli awal. Belum, tapi dah beli dulu. Sedangkan kalau beli dulu, dia akan memberi kesan kepada tidak up to date lah projek itu. Tapi dibeli juga demi memastikan ada progres. Tu yang sampai berbangga 44%. Itu sebab progresnya. Saudara Omar, kalau kita pergi bangunan-bangunan dekat Tiara Ekto dulu masa pembinaan, di bawah tu banyak barang berbungkus. Barang tu mungkin eskalator, lift. Dia dah beli dulu. Dia dah beli dulu sebab takut kenaikan harga. Jadi dia markup hari ni. Dalam tender tu harga dia aircon RM400. Jadi dia beli dengan harga RM400, simpan dulu kat bawah tu. Esok baru dia pasang. Pakai harga yang later. Jadi inilah yang masalah. Ya, kalau ada penyelewengan di situ kita kena kesan. Betul. Jadi soal yang bangkit dengan balik kepada UMNO ni. Kalau UMNO lakukan pilihan raya cepat mungkin, tapi saya tak nampak Datuk Ismail Sabri selaku Perdana Menteri tunduk atas kehendak UMNO ni. Hanya dia main kerana prinsipnya kena pakai. Satu prinsipnya dia kena berunding dengan 3 orang. Iaitu Haji Hadi selaku Presiden PAS, dia kena berunding dengan Tan Sri Muhyiddin selaku Presiden PBBM, dia kena berunding dengan Abang Johari selaku GPS. 3 ni dah pakat bersetuju, baru Mas Sabri bawa dalam mesyuarat kabinet, maklumkan saja. Saya dah pakat dengan ketua parti kamu semua dah. Dah bersetuju untuk nak bubarkan Dewan Rakyat. Okey, saya dah maklum. Jadi dia bawa saja kepada Pertuan Agong, terserah pada Pertuan Agong. Yang Datuk Seri Ismail Sabri tak boleh melangkaui prinsip gabungan ini. Kau nak tubuh kerajaan dulu sibuk dengan SD lah, dengan itulah, parti-parti begini. Tiba-tiba dah jadi kerajaan nak bubar macam tu. Nak bubar saja. Kalau ini dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri selaku Perdana Menteri, kalah dah tentu dah, menang belum tahu. Sebab Perikatan Nasional, presidennya ada 2 dalam tu, si Haji Hadi dan Tan Sri Muhyiddin. Dua-dua Tan Sri itu akan balon UMNO ni. Jadi rakyat akan simpati balik pada mereka ini. Jadi inilah kebodohan pemimpin UMNO, tak mau berfikir benda ni. Bubar. Dia ingat Ismail Sabri ni absolut, kuasa mutlak. Tak ada lagi. Dia ada pertimbangan-pertimbangan lain. Dalam hal